Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi bersama dengan saya Da'i Luqman untuk rancangan Mu Tunggu Aku Tanya yang dibawakan khas oleh Econsave. Bandingkan harga kami. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi dipanjangkan usia untuk sampai ke episod kali ini. Mudah-mudahan setiap kali pertemuan kita ni membawa 1001 keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi untuk topik ataupun episod kali ini kita nak berbincang sikitlah tentang isu-isu semasa. Iaitu berkaitan dengan apa? Kita nak berbincanglah tentang fashion, iaitu topiknya fashion atau tuntutan. Jadi Islam ni sebenarnya dia meraihkan kita ni nak pakai macam mana, warna apa kita nak pakai, bentuk baju macam mana nak pakai, tak ada masalah pada asalnya. Namun begitu harus mengikut kepada tuntutan syariat, iaitu perlulah menutup aurat dan juga perlu dilabuhkan serta dilonggarkan pakaian kita agar tidak menampakkan bentuk-bentuk aurat kita tu. Jadi sahabat sekalian, sudah semestinya mesti ada banyak persoalan daripada sahabat-sahabat penonton kita berkaitan dengan topik fashion atau tuntutan ini. Jadi tanpa membuang masa, jom kita saksikan soalan yang pertama. Apakah pendapat Ustaz tentang hukum berpakaian mengikut trend zaman sekarang? Sahabat penonton sekalian, sebenarnya bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan trend ataupun fashion, pada zaman sekarang ni sudah pun wujudnya pelbagai jenis fashion dan juga trend. Sebagai contohnya kita ambil tudung sajalah. Ada tudung yang ikat tepi, ada tudung yang silang belakang, ada tudung yang ikat tengah, ada tudung yang tocang ke atas dan pelbagai cara-cara mengikut kepada perubahan zaman. Pada hakikatnya, Islam tidak mengharamkan pemakaian ataupun pengikutan kita kepada trend-trend tersebut. Namun begitu, kita harus selidiki terlebih dahulu adakah pakaian ataupun trend tersebut bertentangan ataupun mengikut syariat yang telah pun ditentukan. Nak pakai tudung macam mana sekalipun jenamanya ataupun cara ikatannya tidak ada masalah selagi mana tudung tersebut memang menutup keseluruhan rambut dan tidak menampakkan bonggol-bonggol ataupun menampakkan bentuk-bentuk yang orang kata apa dalam istilah lain mendedahkan ataupun menampakkan aurat. Sebab zaman sekarang ni, sidang penonton sekalian, ada tudung yang berbentuk ataupun menggunakan material kain yang jarang. Ini akan menampakkan pula bentuk leher, menampakkan warna rambut dan sebagainya. Maka itu adalah dilarang sama sekali oleh syarak. Jadi kena jauhkanlah kalau tudung-tudung sebegitu. Sedangkan Islam sudah pun mengajar dengan jelas di dalam Al-Quran. Allah SWT menyuruh apa? Menyuruh orang-orang lelaki, para suami, para ayah ni suruh kepada anak-anak mereka ni menutup kepala mereka dan juga melabuhkan kain itu melepasi bahagian dada mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan tidak ada masalah untuk kita nak ikut trend. Namun begitu, perlu kita tengok sama ada ianya sejajar dengan syariat ataupun bertentangan dengan syariat. Wallahualam. Jom kita beralih dengan soalan yang kedua dengan menyaksikan VT ini. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya macam mana untuk kita kekal istiqamah. Terima kasih. Jadi untuk soalan kedua ni, istiqamah ni apa dia? Berterusan dalam kita melakukan sesuatu kebaikan. Pertama sekali, sidang penonton sekalian, kenapa kita perlu untuk jadi seorang yang istiqamah? Disebabkan oleh kita nak wujudkan ataupun lahirkan rasa dan juga sifat ikhlas pada diri kita. Kalau orang tu melakukan suatu benda itu hanya bersifat sementara, maka ikhlas tu payah untuk dilahirkan. Sebabkan itu jugalah baginda SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis, perkara yang sedikit ataupun amal yang sedikit namun berterusan itu adalah lebih baik daripada amalan yang banyak namun hanya dilakukan dalam tempoh sementara. Jadi sahabat sekalian, kita semua sudah semestinya nak istiqamah. Jadi bagaimana cara untuk kita nak istiqamah ni? Yang pertama sekali, kita kena letakkan azam pada diri kita, iaitu niat kita itu perlu diperbaharui, iaitu melakukan sesuatu itu kerana nak dapat pandangan daripada Allah. Nak Allah suka, nak Allah redha, nak Allah sayang. Jadi kita melakukan perkara tersebut. Kalau kita buat hanya semata-mata untuk makhluk, sebagai contohnya saya pakai tudung ni sebab saya nak orang suka kat saya, maka kalau orang tu tinggalkan kita, maka habislah tudung kita pun akan tertanggal sekali. Sama juga nak jadi orang baik, nak suka bersedekah, tapi nak sebab orang puji kita,
Maka kalau orang tak puji kita, maka kita akan rasa bermalas-malasan untuk melakukan sedekah tersebut. Begitu jugalah kalau kita tengok ada orang yang berniat, yang ada azam untuk berjimat cermat. Namun begitu, ada yang hanya berjimat cermat tu dalam tempoh-tempoh tertentu saja. Jadi kalau kita sekarang ni dah banyak platform ataupun kaedah untuk kita nak berjimat cermat. Salah satunya ni datang ke Econsave ni dengan tagline-nya bandingkan harga kami. Dalam masa yang sama juga barangan-barangan di Econsave ini telah dijamin dengan harga yang termurah. Jadi mari dapatkan dekat Econsave ni barang-barangan tersebut. Mudah-mudahan kita juga mampu untuk terus istiqamah dalam istilah ataupun erti kata lain, istiqamah dalam jimat cermat ini. Banyak lagi lah cara-cara untuk kita nak istiqamah ni. Namun itu semua terpulang juga kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kemampuan kita di dalam melakukan kebaikan tersebut. Wallahualam, mudah-mudahan menjawab persoalan yang kedua ini. Kita nak beralih dengan soalan terakhir untuk episod kali ini. Jom sama-sama kita saksikan. Apa pandangan Ustaz tentang perempuan yang berniqab tapi main media sosial? Sudah betul sekali. Sebenarnya bila kita melihatkan berkaitan dengan media sosial ini, banyak kebaikan berbanding dengan keburukan kepada setiap daripada golongan masyarakat dan juga manusia yang berada di atas muka bumi ini. Jadi sebenarnya sama ada media sosial itu menjadi satu kebaikan ataupun keburukan itu terpulang kepada diri ataupun individu masing-masing. Ada orang yang memang pada asalnya nak bermedia sosial ini untuk melakukan kejahatan ataupun perkara-perkara yang mungkar, maka mereka akan melakukan perkara-perkara tersebut. Dan sudah semestinya ramai daripada kalangan kita yang menggunakan media sosial ini untuk ke arah kebaikan. Jadi berbalik kepada persoalan yang diajukan tentang wanita yang berniqab ataupun berpurdah bermedia sosial, hukum asalnya adalah dibolehkan, diharuskan, tidak ada masalah. Namun sekiranya melakukan ataupun menggunakan media sosial tersebut untuk arah yang tidak baik, sebagai contohnya memperagakan kecantikan, mempertontonkan tubuh badan dan sebagainya, walaupun dalam istilah ia berniqab, maka ia jelas diharamkan dalam Islam. Oleh sebab itu sidang putus sekalian, terutamanya kepada saudari-saudari penonton kita yang mungkin berniqab, yang suka bermedia sosial ini, pastikan setiap kali kalau kita nak post something tu, kita double check. Kita buat periksa semula sama ada post kita itu mengundang kebaikan ataupun mengundang fitnah kepada masyarakat umum di luar sana. Mudah-mudahan terjawablah soalan yang ketiga tersebut. Maka dengan terjawabnya soalan yang ketiga ini, maka selesailah untuk pertemuan kita dan juga perkongsian ilmu kita untuk episod kali ini berkaitan dengan fashion atau tuntutan. Jadi pastikanlah selepas ni kita nak berfashion, tidak ada masalah. Nak pakai macam mana pun tidak ada masalah selagi mana ianya tidak bertentangan dengan syariat. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya ini. Saya Daniel Luqman mohon mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.